Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa shafi'ina wa qurrati a'yunina wa li qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat kembali surah Al-Hashr, kembali pada ayat yang kedua sebab kita belum selesai lagi tafsirannya. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala kita sambung pada kalimat يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. Kuat sangat, kuat. Kita lihat pada kalimat yukhbiruna buyutahum biaydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Itu sambung pada kalimat tersebut. Yukhribuna buyutahum biaydihim, mereka telah merosakkan, membinasakan akan rumah-rumah mereka itu dengan tangan-tangan mereka sendiri. Wa aydil mu'minin, dan begitu juga dengan tangan-tangan orang-orang yang beriman. Fa'tabiru ya ulil absar, maka oleh kerana itu ambillah iktibar, pembelajaran dan juga pelajaran wahai orang-orang yang memiliki mata hati. Dan kita pelajari bahawa sebenarnya cerita ayat yang berkaitan dengan orang-orang Yahudi Bani Nadir yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan mereka daripada bumi Madinah. Sekiranya ditanya mengapakah sampai demikian, kerana mereka telah melanggar perjanjian. Lebih-lebih lagi perjanjian yang besar adalah perjanjian yang piagam Madinah. Sebelum itu lagi ada yang piagam di Madinah. Dan orang Yahudi Bani Nadir ini dihalau keluar pada tahun yang ke-4 Hijrah, setelahnya daripada peperangan Uhud. Bahkan ada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut fa'tabiru ya ulil absar. Ini kata ulama dasar adanya ilmu qiyas dalam usul fiqh. Maksudnya adalah disebutnya pengambilan hukum disebut sebagai istinbat hukum dan kita ambil daripada Quran, Sunnah, kemudian adalah ijma' ulama, dan yang keempat itu adalah qiyas. Kalimah fa'tabiru ya ulil absar ini adalah dalil wujudnya qiyas yang tidak menjelaskan. Walaupun itu, yang belum saya sebutkan sebelum ini tentang kisah Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir itu ialah dalam peperangan yang Badar, orang-orang Yahudi ini melihat kemenangan Islam. Bila dia melihat kemenangan Islam, maka mereka telah melihat kekuatannya Islam. Bila mereka melihat kekuatan Islam, apa yang mereka lakukan adalah mereka perlu berdamai dengan Islam. Disebabkan orang Yahudi tidak pernah bersetuju dengan Islam. Itu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Bila sampai ke Madinah, adanya Muhajirin, adanya Ansar, adanya di kalangan orang Arab, tapi mereka bukan Islam, musyrik. Dan adanya Nasrani, tapi tidak banyak. Kemudian pula adanya Yahudi dalam beberapa kabilah, Qainuqa, Nadir, Quraidah. Dan perlu kita ketahui, 3 kabilah besar ini semua telah dihalau. Jadi Bani Nadir ini kabilah yang keberapa yang dibawa keluar dari bumi Madinah? Yang kedua. Yang ketiga dia adalah Quraidah. Yang pertama pada tahun 2 Hijrah setelah daripada peperangan Badar,
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan Yahudi daripada Bani-nya Qainuqa. Kejahatan yang mereka lakukan di Madinah adalah sehingga membunuh. Ada seorang perempuan pergi pasar, jadi dia buat ada sesuatu, maka dia buat tak betul ke perempuan itu, sehingga terbunuhlah wanita tersebut. Akhirnya kes itu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berlaku kisos. Bahkan dalam Taurat juga wujudnya kisos demikian, dan orang itu dipancung pada. Kemudian pula ada kejahatan-kejahatan yang lain sehingga menyebabkan Rasulullah perintah agar kabilah ini dibawa keluar dan bawa mereka pergi ke Syam, ke Syria itu. Pagi ini tidak sebutkan Syam itu satu wilayah yang luas, tapi dibawa mereka ke sana. Itu setelah daripadanya perang Badar. Jadi Bani Nadir itu melihat kekuatan umat Islam kerana kemenangan. Lalu ketuanya Ka'ab bin Al-Ashraf datang ke Rasul. Apa maknanya dia datang? Maknanya tidak lain melainkan untuk berdamai. Walaupun berdamai, tidaklah mereka berpihak dengan Rasulullah SAW. Walaupun mereka berdamai, tidak pula mereka mahu memerangi Rasul jadi itu. Tidak. Kerana apa? Kerana mereka telah melihat kekuatan umat Islam. Lalu Rasulullah SAW pun membuatkan perjanjian, iaitulah jangan sampai mereka mahu memerangi dengan cara bersekutu dengan musyrikin. Sebab Yahudi tak kuat di Madinah, lalu kalau dia nak kuat, dia kena bersekutu dengan musyrikin di Mekah. Itu. Jadi akhirnya mereka pun tunduk. Ini Bani Nadir tadi. Tunduk dan ikut peraturan perjanjian. Kemudian pula pada tahun yang ketiga adanya peperangan Uhud. Secara umumnya orang Yahudi melihat dalam peperangan Uhud Islam mengalami kekalahan. Banyak umat Islam mengalami kekalahan. Bila mereka melihat Islam mengalami kekalahan, maka Islam itu maksudnya bukan agama Islam, tetapi adalah orang Islam telah lemah. Telah lemah. Lalu apa yang berlaku? Lalu ketuanya Yahudi ini pada Naudal ini Ka'ab bin Al-Ashraf mengumpulkan 40 orang pahlawan dia, tentera dia, naik kuda pergi ke Mekah. Untuk apa? Untuk bersekutu pula dengan musyrikin di Mekah. Kerana apa? Kerana telah melihatnya kelemahan umat Islam, lalu itulah salah satu cara untuk memerangi Rasulullah dan Islam di Madinah, bersekutu. Dan cerita itu ditarik oleh baginda Rasulullah SAW. Dan Rasulullah memerintahkan seorang sahabat yang masih muda usianya bernama Muhammad bin Maslamah, satu-satunya orang yang lahir yang diberi nama Muhammad setelah Rasulullah, Muhammad bin Maslamah. Rasulullah kata, kamu pergi bunuh senyap-senyap Ka'ab al-Ashraf. Nabi yang suruh. Lalu berjaya membunuh Ka'ab bin al-Ashraf. Lalu walaupun ketuanya Ka'ab al-Ashraf ini berjaya dibunuh, tetapi mereka memang telah berpakat sebelumnya untuk memerangi Rasulullah dan umat Islam di Madinah. Jadi untuk melumpuhkan akan rancangan jahat mereka, terindahnya adalah membalas saja mereka. Tidak mahu memerangi mereka. Kenapa? Kerana memang mereka itu lemah dan mereka pun tidak mahu diperangi. Cuma mereka sangat-sangat takut harta benda mereka diambil oleh umat Islam, lalu akhirnya mereka pun hancurkan. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut yukhribuna buyutahum biaydihim. Mereka telah menghancurkan, mereka itu menghancurkan akan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Buyut ini adalah rumah-rumah mereka. Cuma tidak boleh digambarkan bagaimana, tetapi di Madinah pada ketika itu yang paling mewah hidupnya adalah orang Yahudi. Paling cantik rumahnya orang Yahudi.
paling tinggi rumahnya orang Yahudi. Ketika itu, yang paling berharga bahkan sehinggalah orang Arab menginjak dengan orang Yahudi. Dari bab yang muda ada juga adalah orang Yahudi yang mengadakan. Jadi, akhirnya orang Yahudi Bani Nadir ini menerima akor mereka boleh keluar. Disebabkan apa? Disebabkan kesalahan mereka sendiri. Mereka akui. Dan ketika itu mereka mula melihat kekuatan umat Islam. Apa maksudnya orang ni orang Yahudi? Bila dia melihat itu musuhnya kuat, dia datang dia berdamai. Bila saja dia melihat musuhnya lemah, lalu dia akan datang kepada sekutu dia. Maka dia pun berdamai dengan sekutu dia pula. Itu cara orang Yahudi. Cara itu kias dengan zaman nanti ini. Kalau orang tanya saya Yahudi zaman nanti ini dengan zaman dulu sama. Sama dengan ayat Quran. Sama. Dia kias. Fa'tabiru ya ulil albab adalah kias. Apa maksud kias? Bila dia tengoknya kita kuat, maka dia pun minta undur, minta tangguh, gencatan senjata. Bila kita pun dah dia waktu tu lah dia memerangi kita tanpa kita sedar. Seperti mana hari ini mereka melihat rakyat Palestin di Gaza, di Asfalan, dan beberapa tempat di sana itu lemah. Itu pasal mudah dia buat macam-macam. Juga kalau sekiranya Palestin itu semua negara Islam sepakat, semua berada di situ. Tentera Islam kita pada Malaysia, Indonesia, mana-mana negara Arab, semua berkumpul di sana. Mana berani lagi orang Yahudi? Sebab dia dah melihat kekuatan. Sekarang ni dia tak melihat kekuatan. Seperti mana ya? Bila pula mereka melihat mereka dah tak kuat, mereka cari sekutu yang kuat. Amerika, itu. Faham tidak ada. Antuk dah sakit, saya berbeza dengan ini cerita hakiki, hakikat. Pada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kembali daripada ayat ini. Ada orang-orang Yahudi pun takut harta benda mereka diambil oleh umat Islam. Artinya begini, biar mereka keluar, asalkan harta mereka tak diambil. Cara dia, dengan tangan mereka sendiri, mereka hancur. Mereka boleh keluar, kata Rasulullah, silakan keluar, cuma jangan bawa senjata. Keluar apa yang mereka akan bawa agaknya kalau sekiranya keluar dalam keadaan demikian, bawa untuk hidup saja. Jadi apa yang ada di rumah mereka, bahkan siapa peringkat buyut di sini adalah sebagai ulama kata, ayat ini bukan majaz kiasan tapi hakiki. Hakiki adalah dengan tangan mereka, mereka meruntuhkan, memecahkan rumah-rumah mereka. Sehinggalah rumah mereka kalau dilihat, tak nampak rumah mereka. Mana barang-barang yang boleh dipecahkan, maka mereka pecahkan. Kenapa? Takut sungguh umat Islam nak ambil harta benda itu. Cuma dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan juga wa aidil mu'minin. Huruf waw sebagai ulama kata boleh jadi maktub ataupun ataf. Bila ataf maka hukumnya sama, hakiki. Apa maksud hukum hakiki? Maknanya tangan-tangan umat Islam pun mengambil bahagian dalam meruntuhkan, membinasakan rumah-rumah mereka. Lebih kata ulama, kalimah buyut di sini tidak menunjukkan memang solid rumah, tetapi adalah kawasan tempat tinggal mereka. Disebabkan kawasan mereka itu mereka bina dengan tembok-tembok. Itu pasal kita lihat Yahudi hari ini, mereka selalu nak bina tembok. Dia dapat tanah, dia buat tembok. Itu perangai dia. Perangai terbingit dia dalam Quran ini. Bila kita dengar, baru dia rancang nak buat tembok tak jadi. Nanti ikut Yahudi, itu tak ada tembok. Itu. Buatlah tembok tu. Jadi sebagai ulama menafsirkan wa'idil mu'minin adalah bahagian luar. Kita tidak sampai masuk ke kediaman mereka kerana apa? Sebab dengan tangan-tangan mereka binasakan rumah-rumah mereka, kediaman mereka.
Lalu ini dengan tangan-tangan orang beriman ini membinasakan apa? Temboknya je. Tembok itu di bahagian luar, kediaman itu dalam. Itu. Jadi mengapa kerana orang beriman pun perlu mengambil tempat untuk membinasakan, meruntuhkan tembok-tembok itu? Kerana apa? Hikmahnya disebut agar benar-benar kita tidak mahu apa pun daripada mereka. Apa maksudnya? Kalau kita membinasakan tembok, kita sendiri pun tak mahu rumahnya, tak mahu harta bendanya. Kita tidak mahu ambil daripada harta benda orang Yahudi. Yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Yang lain hikmahnya adalah ini kembali pada hukum Allah atas mereka. Mereka sendiri yang membinasakan kampung halaman mereka. Diyarihim seperti mana ayat sebelum ini. Kemudian pula dengan tangan-tangan mereka dan dengan khayalannya, dengan apa saja, dengan sifat takut mereka sendiri yang pecah dan tersimak. Roboh dan tersimak. Jadi maksudnya apa? Maka tidak boleh menyalahkan umat Islam langsung. Kerana umat Islam tidak pernah berniat untuk mengambil harta, meruntuhkan, membinasakan tempat tinggal itu. Tidak ada. Lalu mengapa mereka buat? Kerana takut kita mengambil, takut kita mengambil alih tempat tinggal mereka. Begitu. Sebagian ulama menyatakan bahawa wa aidil mu'minin tidak jadi hakikat, tetapi ia hanya sekadar majas akli. Bila jadi majas akli adalah kiasan tanpa hakikat. Maknanya kita tak sentuh pun harta bendanya, kita tak runtuhkan temboknya, mereka itu semua mereka yang runtuhkan. Kita hanya perintah keluar aja. Jadi kalimah wa aidil mu'minin adalah menunjukkan kita perintah mereka keluar aja di sudut kiasan. Jadi kita tak sentuh. Begitu. Kalau ikut pada kiasan maknanya kita perintah mereka keluar, meruntuhkan apa? Jiwa mereka. Sebab apa? Itu tak tahu berapa lama mereka dah berduduk tinggal di Madinah, diperintahnya keluar. Antara bahasa yang kasar disebut dihalau, begitu. Dan dihalau di sini ada keseluruhan ataupun laki-laki saja, perempuan biar, anak-anak dibiarkan, tidak. Seluruhnya. Disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat bawah itu, walau dalam kata Allah alaihimul jalaa. Kalimat jalaa itu menunjukkan adalah keseluruhan. Kalau Allah menyebut di situ alaihimul kharaj, khuruj, ataupun kalimah keluar. Kalau keluar itu boleh dikatakan bukan semua keluar, hanya beberapa orang saja. Tapi Allah menyebutkan jalaa di situ menunjukkan seluruhnya sekali. Maknanya isteri mereka, anak-anak mereka semua keluar. Pergi ke mana? Pergi ke Syam. Dan siapa menjadi penolong jalan? Para sahabat Rasulullah. Dengan dibekalkan makanan dan apa saja mereka perlukan sewaktu dalam perjalanan tersebut. Sehingga mereka sampai dan selamat di Syam. Walaupun ada ulama menyatakan sampai juga dekatnya Khaybar. Itu berlaku pada tahun yang keempatnya Hijrah. Pada tahun yang kelima Hijrah pula, setelah daripada peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab, satu lagi yang Yahudi kabilah Bani Quraisyah pun sama begitu. Setelah adanya piagam Madinah, dalam isi kandungan piagam Madinah itu, Rasulullah ada beritahu Islam, Yahudi, Nasrani, orang Arab, semua satu ummah. Dan tak boleh jadi musuh antara satu sama lain. Bahkan kalau sekiranya musuh daripada luar datang dan memerangi bumi Madinah, kita boleh sepakat untuk memerangi mereka. Maknanya kita perang. Maksudnya Islam ada, Yahudi ada, orang Arab ada. Memerangi musuh tadi. Itu. Ini khas pada ketika itu. Tapi tidak pernah berlaku. Disebabkan apa? Akhirnya mereka itu pun tidak tunduk, tidak ikut sungguh piagam Madinah. Apa maknanya betul-betul mereka memerangi dia musuh dan juga umat Islam. Dia kaedah begini. Selagi mana Rasulullah SAW belum mati, tak dibunuhnya, mereka akan memusuhinya sampai bila-bila. Kerana aku bagi mereka semuanya berlaku sebab Rasulullah. Semuanya.
Mereka dah tak ada tempat, tak ada kuasa, tak ada ini. Dulu mereka buat pasar, pasar mereka sangat-sangat memberi keuntungan yang sungguh besar. Lalu Rasulullah kata, kita buat pasar kita boleh. Kita buat pasar kita, orang Yahudi pula datang beli kat pasar kita. Mereka pun tak pergi ke pasar mereka. Kerana melihat keadilan pasar kita itu. Orang Arab pun datang beli di pasar kita. Jadi maksudnya apa? Sehingga macam-macam ekonomi yang semuanya meruntuh jatuh. Banyak lagi. Yang paling besar adalah mereka mahu merancang membunuh Rasulullah. Kalau bukan secara jelas berperang sebab mereka lemah dengan cara yang halus-halus. Cara halus itu antaranya menyihir Rasul, Nabi kena sihir. Yang lain pula adalah meracun Nabi, Nabi kena racun. Bahkan kata Imam Ibn Jauzi dalam kitab Tibin Nabawi, Rasulullah SAW dia wafat dalam keadaan sakit racun tersebut. Dan Rasulullah sakit kerana dia. Itu. Bahkan orang pernah ditanya, adakah Rasulullah wafat kerana kesan racun itu? Iya, jawapan kita ulama itu. Kesan itu sangat kuat. Jadi jahat Bani Quraizah namanya, lalu pada tahun yang kelima hijrah, hadam semua. Jadi tinggal siapa saja yang berada di bumi Madinah, ada tak ramai. Yang tak ramai itu masuk Islam. Yang tak ramai itu masuk Islam, yang mana ada di antara mereka ulama-ulama ahli kitab. Itu yang cerita Ja'ab al-Habbar, Wahbah al-Munabbih. Ada di antara mereka itu tunggu, duduk diam, tak buat apa. Sehingga Rasulullah wafat. Tapi lepas itu dia masuk Islam. Dan duduk di Madinah. Yang ini Islam. Tetapi yang memang buat jahat ini semua, tiga kabilah besar ini yang berdiri di Madinah dibawa keluar. Dan yang terakhir Bani Quraizah ini dihalau dibawa pergi ke Khaybar. Dan berkumpul ke Khaybar. Nabi pun pergi. Sebab apa? Jahat juga. Bila dah sampai ke Khaybar, mereka merancang dengan orang musyrikin nak memerangi Rasulullah. Rasulullah sendiri pergi dan sahabat ke Khaybar. Di sana lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diracun. Ada beberapa sahabat Rasulullah wafat kerana racun itu. Dia berlaku sungguh. Itu kejahatannya Yahudi Bani Quraizah. Itu dihadap pada tahun yang ke-5 Hijrah. Fa'tabiru ya ulil absar, maka hendaklah kamu sekalian mengambil iktibar, wahai orang-orang yang memiliki mata hati. Sebab absar ini kalimah asalnya adalah ini mata pandangan basar. Dan absar kata ulama yang tak nampak dengan mata kasar hati. Apa maknanya mata hati duduk dalam mana nampak. Tapi kalau mata kepala kita itu nampak. Tapi kalimah absar menunjukkan yang tak nampak dengan mata kepala. Maknanya adalah hati. Bila dikaitkan melihat dengan mata hati adalah lagi diperhalusi. Lalu melihat kisah ini lagi diperhalusi sehingga dah fa'tabiru ya ulil absar adalah untuk semua umat Islam. Sampailah hari kiamat. Apa maknanya? Kisah yang telah kita pelajari tentang orang-orang Yahudi ini, selagi mana mereka masih ada di atas bumi, kisah ini pasti berlaku kembali. Bila berlaku, maka kita jangan percaya dengan perjanjiannya, dengan gencatan senjatanya, itu, ini. Jangan dipercayai sebab itu semua telah berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Iktibar yang lain yang kita pelajari, orang-orang Yahudi ini jadi lemah kalau mereka lihat kita kuat. Tapi mereka rasa kuat kalau melihat kita lemah. Jadi hari ini mengapa mereka memerangi orang yang di sana kerana mereka melihat lemah. Yang di sekeliling itu tak membantu menunjukkan lemahnya kita. Jadi pada kita Allah Subhanahu Wa Taala bahkan kata ulama, fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru adalah iktibar. Iktibar adalah ilmu qiyas. Dia sudah usul fiqh. Disebabkan hukum Islam ini terbina daripada Quran, Sunnah, Qiyas, dan itu ijma' kemudian adalah Qiyas.
Dia terbina pada empat ini yang paling utama, walaupun ada hukum tambahan yang lain. Dan kita tidak boleh berpisah daripada empat hukum ini, termasuklah kias. Akan tetapi orang hari ini ada di antara mereka bila tak jumpa dalil, mereka mengutamatkan sesuai itu pun. Kalau tak ada, tak ada. Dia membuat. Kalau buat, bid'ah. Padahal ada lagi hukum yang kias. Contoh mudah. Solat sunat sebelum Jumaat. Lalu dicari Rasulullah SAW tak pernah buat. Masa saya tak buat. Hukumnya adalah kias kerana apa? Dikiaskan dengan solat sunat sebelum Zuhur. Syafi'i, Hanafi, Maliki dan juga Syafi'i. Pak Mazhab dah masuk balik semua ada solat sunat sebelumnya Jumaat. Cuma dalam mazhab Maliki hukumnya harus. Itu Syafi'i, Hanafi, Hanbali, sunat. Hukumnya qiyas. Qiyas dengan solat sebelum Zuhur dan begitu. Solat setelah Jumaat memang ada hadis tak qiyas dah. Ini sebelum jadi qiyas. Contoh yang lain disebabkan hukum qiyas ni mesti ambil iktibar bagi orang yang faham ilmu usul fiqh. Contoh begini, sesuatu itu mesti ada dasar dan usul. Contohnya buah anggur atau buah gandum. Jadi halal makan, halal. Cuma kalau diproses jadinya arak, halal lagi, tidak. Maka dia berubah hukum. Hukumnya jadinya haram. Mengapa jadi haram? Bila dah jadi khamru arak, maka memabukkan, menghilangkan akal, merosakkan akal. Maka pada hukum syar'i syarak, maka hukumnya haram. Itu hukum dasar. Kemudian pula hari ini ada sesuatu yang baharu. Disebabkan masuk qiyas adalah menyamakan hukum, makna bila adanya terjadi satu hukum yang baru disamakan dengan hukum yang lama. Hukum yang lama yang dasar tadi. Contoh cerita tentang arak tadi, hukum yang lama. Itu hukum daripada kitab Allah. Lalu boleh dikiaskan dengan hukum hari ini? Boleh. Seperti mana contoh penyalahgunaan dada, ganja. Tapi salah guna lah. Kalau diguna betul-betul, on. Ini salah guna. Bahkan ubat-ubat kita ada tu semua. Ada tempat-tempat dia berubat dengan ganja, tapi bukan salah guna. Bahkan nasi goreng pun ada letak biji ganja. Gitu. Ada. Tapi tak ketagih pun. Gitu. Dia tak salah guna. Bahkan saya belajar tentang perubatan. Dalam perubatan Islam, memang ada penggunaan kokain. Dadah. Dalam satu-satu kokain. Tapi jangan salah guna. Tapi memang sesuai untuk guna. Termasuk ganja. Tapi hari ini dah salah guna. Bila salah guna, maka hukum baru. Kenapa baru? Zaman dulu mana ada dadah dan juga ganja. Dia baru. Lalu sekarang ulama kena berfatwa. Nak cari dalam Quran mana ada dadah dan ganja. Jadi ambil pada hukum apa? Qiyas. Qiyas diambil pada illah. Illah ada hukum tu sama. Pada arak pun boleh dimabukkan. Arak itu menghilangkan akal, merosakkan akal. Dan pada saat itu dadah atau ganja ataupun yang seumpama sama hukum. Illahnya sama. Jadi bila illahnya sama, dia ambil hukum qiyas, maka ulama berfatwa dia adalah haram. Ingat? Macam baru-baru ni jemaah kita tanya tentang satu penulisan ataupun satu artikel begitu, bahawasanya tentang isu tempat mustajab doa. Secara urufiah, tradisi ada mengatakan salah satu tempat mustajab doa adalah di Raudatul Nabi, Raudah Rasulullah SAW. Raudah itu adalah antara maqam Nabi, dulu rumah Nabi, dengan mimbar Rasulullah. Dan Rasulullah kata di antara mimbar itu dengan rumahku adalah Raudatul Jannah. Taman syurga. Riyad min Riyadil Jannah. Taman daripada taman syurga. Ulama kita mensyarahnya dengan tiga makna. Yang pertama kata ulama, nanti satu ketika itu raudah Nabi Allah ambil letak dalam syurga. Satu. Yang kedua kata ulama berkaitan ganjarannya. Apa maksudnya? Seseorang yang sungguh-sungguh mengamalkan satu amal yang soleh dengan semangat, dengan istiqamah, dengan disiplin, macam-macam mujahadah untuk sampai
dan berada di raudah Nabi, moga-moga dia akan masuk syurga. Itu. Sebagian bagi kata ulama diambil daripada fadilah. Apa maksudnya fadilah orang yang berdoa, beribadah di situ, dibesarkan, disebabkan barang siapa beribadah di masjid Rasulullah, kata Rasulullah, 1000 kali ganda fadilah dia. Itu hadis sahih, tak boleh diragui lagi. Cuma pertanyaannya adalah berkaitan, adakah doa itu mustajab ketika mana kita duduk di raudatin Nabi SAW? Kerana sebahagian orang mengatakan tidak ada dalil, tidak jelas. Rasulullah tidak pernah bersabda, sesungguhnya antara tempat doa mustajab adalah di raudahku. Raudhi, di raudahku. Rasulullah tak menyebut demikian. Sebahagian orang kata, tak termasuk doa mustajab kalau kita berdoa di raudah. Mengarut saja orang-orang Malaysia kata bahawasanya doa di situ mustajab. Mana dalilnya, mana nasnya? Itu. Kerana apa? Dicari dalam Quran tak jumpa. Cari dalam hadis, dia pun tak jumpa. Itu. Lalu nak cari kat mana? Tak. Cuba tak jumpa lah. Dia berhenti kat dua ni je. Padahal ada lagi hukumnya berkaitan dengan yang qiyas. Lalu ulama berfatwa bahawasanya dikiaskan orang yang berdoa di raudah itu doanya mustajab, hukum qiyas. Bagaimana nak memahami hukum qiyas pada illah? Illah itu alasan. Seperti mana contoh kata Rasulullah, doa di antara azan dan iqamah itu mustajab. Maknanya waktunya, keadaan. Bahkan pada hari Jumaat boleh dikatakan bermula daripada imam naik berkhutbah sehingga selesai doa mustajab di situ. Bahkan pada hari Jumaat ada waktu-waktu yang mustajab. Maka menunjukkan pada apa? Keadaan waktu dan masa serta hari. Itu jadi illah. Selain daripada itu kata Rasulullah, apabila hujan turun maka hendaklah kamu doa, kerana doa ketika mana hujan turun mustajab, kerana rahmat turun. Kemudian kamu bila dengar ayam jantan berkokok, maka berdoalah, kerana apa? Dia melihat malaikat itu turun, dan doa mustajab ketika itu. Yang lain pada siapa? Yang lain kata Rasulullah, seseorang dalam solat yang paling hampir dia dengan Allah adalah ketika mana sujud, dan perbanyakkan doa waktu sujud kerana doa kamu mustajab. Jadi dikiaskan ini semua kerana mengambil illah. Apa maksud illah di sini? Menunjukkan bahawa seperti pada hari yang lain kata Rasulullah, orang yang doa di Kaabah doa mustajab. Orang yang doa dalam Kaabah mustajab. Kaabah itu apa? Tempat. Baitullah itu tempat. Masjidil Haram itu adalah tempat. Maka itu jadi illah. Alasan yang menyebabkan doa mustajab, bahkan solat di situ 100,000 kali ganda. Jadi ulama ambil hukum ini semua dikumpul-kumpulkan, lalu ini raudatul Nabi boleh dikatakan tempat mustajab sebab Nabi menghubungkan dengan syurga. Makna menunjukkan musyarafah, makna kemuliaan tempat, barakahnya. Lalu bila seseorang itu berdoa, maka boleh dikatakan doanya mustajab kerana melalui hukum yang qiyas. Kerana qiyas itu diambil pada usul, kemudian pada furu', kemudian pada illah, maka mengeluarkan hukum. Maka hukumnya adalah doa di raudah itu mustajab doa. Jadi selesai. Yang kata tak jumpa dalil nas, biar pergi kat depan lah, begitu. Sebab dia bertiga situ, dia bukan ahli usul. Sehingga dia usul fiqh, kita tahu. Dia tak belajar itu, dan dia tak nampak. Ini disebut sebagai ahli zahir, mazhab ahli zahir. Dia tak jumpa, dia tak amal. Jumpa baru dia amal. Tapi yang herannya yang jumpa pun dia tak amal. Betul. Kita amal yang tak ada di marah kita. Lepas tu dia jumpa yang ada pun dia tak amal juga. Kita tak marah pun. Ini ahli zahir namanya. Ahli zahir dia pun kawan kita juga. Seterusnya satu lagi ayat. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa'a a'adzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun nar. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah dia Allah Subhanahu wa taala sebelumnya telah menetapkan atas mereka itu
mereka al-jala'a, dihalau keluar. Nescaya la'adzabahum fid dunya, nescaya mereka sungguh-sungguh akan merasai satu azab di atas dunia lagi seperti mana azab akhirat. Boleh jadi demikian. Yang pada ringan sekalipun mereka diperangi habis. Apa maknanya? Sebab Rasulullah menetapkan hukum bagi mereka pancung aja kepala. Jangan pancung jatuh terus. Saya tak sebut yang saya jatuh terus. Di bidang kita tak boleh kena jaga. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawasanya sekiranya Allah tak menetapkan, maknanya adalah ketetapannya azali. Ini yang dulu. Tapi Allah dah menetapkan sebelum apa-apa yang berlaku di atas dunia ini. Allah Subhanahu Wa Taala hanya menetapkan al-jalalah, iaitu sekadar mereka, ya Muhammad, usir mereka. Sekadar itu. Kalau sekiranya Allah dah menetapkan al-jalalah, mereka tidak diusir lagi teruk mereka. Itu yang Allah kata, la'adzabahum, sungguh-sungguh mereka akan merasai azab di atas dunia lagi. Tetapi apa? Terus diperangi. Yang lelaki-lelaki semua dipancung yang dewasa lah. Kemudian yang perempuan itu jadi tawanan, anak-anak jadi tawanan. Semua di bawah kuasa di umat Islam Madinah di bawah ketika itu. Itu jaga semua. Yang lelaki-lelaki habis dipancung. Kalau berlaku begitu, maknanya kalau sikit tidak dihalau, maka hikmah mereka dihalau itu sangat besar. Walahum fil akhirati adzabun nar, dan buat mereka itu di akhirat pula satu azab lagi, iaitu azab dengan api neraka. Maksudnya kalau sekiranya mereka tidak orang Islam, itu. Cuma soalannya bila mereka dah pergi ke Syam, pergi ke Khaybar, ada tak berpatut mereka mahu untuk memerangi Islam? Ya betul. Sampai bila mereka memerangi Islam? Sampai hari ini. Tapi mengapa kita nampak diperangi yang hampir dengan mereka je? Sebab dia macam-macam kat situ tu, dan dia nampak yang lemah kat situ. Sebab apa? Dia mula-mula cuba dulu. Apa maksud cuba? Cuba memerangi, cuba merampas, cuba dulu ambil dalam itu. Bila cuba-cuba berjaya pula. Bila berjaya, orang tu naik ke atas tu, naik ke atas ni. Cakap itu, cakap ini. Kita akan bantu, kita akan bantu. Tak pernah sampai bantuan tu. Kita bukan nak bantuan makan, bantuan tentera. Nak bagi mereka takut tu. Tak sampai-sampai. Bila tak sampai-sampai, mereka ambil lagi. Mereka ambil lagi. Siapa yang melarang, dibunuhnya, ditembaknya. Bila mereka dah membunuh, menembaknya, mereka tengok siapa lagi datang nak memerangi kita. Tak ada juga. Itulah maksudnya. Jadi oleh kerana itulah apa yang berlaku pada zaman Rasulullah berterusan sampai ke zaman sahabat, sampai ke zaman kemudian sampai ke Khalifah Utsmaniyah. Itu Gam'ar Datuk yang angkatnya, dia diangkatnya jadi orang besar di Turki. Itu adalah sebab Yahudi juga yang angkat. Bahkan dikatakan Gam'ar Datuk itu pun keturunan Yahudi asalnya. Kemudian pula orang Yahudi memberi sumbangan yang besar pada di Perancis untuk menjatuhkan Empire Utsmaniyah. Kemudian memberi sumbangan yang besar kepadanya kerajaan Saud, yang mana kerajaannya di tengah padang pasir. Lalu itu Saud. Ambil apa? Ambil Hijaz. Jadi Perancis di sini ambilnya Utsmaniyah, manakala Saudi itu pula Bani Saud ambil Hijaz. Akhirnya berjaya. Bila berjaya, seperti mana yang berlaku hari ini? Lalu bagaimana kita nak melihat keadaan untuk perubahan ini semua kembali dengan kekuatan umat Islam? Bolehlah ambil balik. Ambil apa yang ada dulu. Kembali boleh mengambilnya. Jadi maksudnya apa di sini? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan demikian. Akan tetapi di akhirat mereka tak pernah terlepas daripada siksaan api neraka. Walaupun di atas dunia mereka dah mendapat syurga dia. Sebab bagi orang Yahudi, membunuhnya musuh ataupun umat Islam ni, membunuh umat Islam adalah satu ganjaran yang sangat besar di sisi Allah. Itu mereka belajar daripada kecil lagi.
Kerana kalau otak mereka ni membunuhnya, siapa yang beriman pada Muhammad itu adalah besar ganjarannya dalam agama mereka. Itu yang Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul 'iqab." Demikian itulah disebabkan mereka itu telah menjadi musuh Allah dan juga Rasul. Ini pada zaman Rasulullah SAW. Jadi, dzalika bi annahum kembali sampai zaman hari ini mereka tetap menjadi musuh Allah dan juga Rasul. Dan setelah kita belajar ayat yang ke-22 surah sebelum ini, surah Al-Mujadilah, Allah melarang kita berteman, bersahabat baik dengan musuh Allah dan Rasul. Gitu. Lalu bila ada umat Islam yang bersahabat baik dengan musuh Allah dan juga Rasul, maka dia seperti mana musuh dia? Dia bukan Islam lagi. Sebab kata Rasulullah, "Man tashabaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa seperti mana kaum itu berkasih sayang dengan dia, maka Rasulullah kata, dia kaum itu bukan kaum ini, bukan Islam, dia kaum Yahudi itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن يشاكر الله فإن الله شديد العقاب. Dan barang siapa, iaitu dah Allah Subhanahu wa taala menyebut demikian itu disebabkan mereka adalah menjadi musuh Allah dan juga Rasul, maka barang siapa menjadi musuh bagi Allah, maka sesungguhnya adab siksaan itu sangat-sangat berat. Jadi dia mengkau ini kembali akan ketentuan Allah akan datang. Disebabkan Rasulullah SAW dengan kemujizatan Nabi, Nabi dah bagi tahu apa yang akan berlaku atas orang-orang Yahudi. Apa yang akan berlaku? Mereka akan runtuh semuanya. Mereka akan lari, mereka akan takut. Semua tidak ada apa lagi. Sebagaimana fikrahnya Yahudi juga akan binasa. Orang Yahudi pun binasa. Semua akan takut. Cuma perkara ini kata Rasulullah itu tanda-tanda asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Kerana apa? Tanda-tanda kiamat adalah sehingga dan semua tentera-tenteranya Yahudi akan dicari oleh tentera-tentera Islam. Cuma Rasulullah tak kata tentera Islam itu secara umum. Nabi kata dulu. Yang pertama bersamanya adalah Isa ibn Maryam. Yang kedua adalah Imam Mahdi. Ini khusus untuk umum. Jadi apa yang berlaku hari ini, Hamas ke Fatah ke, tidak ada kaitan langsung dengan Imam Mahdi ataupun Isa ibn Maryam. Tidak ada kaitan. Kerana kata Rasulullah, kalau muncul sungguh dua ini, jadi Isa ibn Maryam dan Imam Mahdi, maka Yahudi tidak akan lagi berani untuk melakukan apa-apa. Mereka yang tinggal itu semua nak masuk Islam. Akhirnya mereka mencari kita, tetapi nasib dah menjadi lumpuh kerana Allah Subhanahu Wa Taala perintah matahari terbit tempat dia terbenam, pintu taubat tertutup. Ini orang Kristian yang tak tahu apabila dalam dunia waktu tu Nabi Isa dah ada dah. Lalu mereka pun nak taubat, nak beriman pada Isa. Sebab itu beriman pada Nabi Muhammad, bukan Isa. Isa itu bukan Nabi Rasul waktu itu. Dia adalah umat Rasulullah. Jadi nak beriman. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut dalam surah Al-Nisa bahawasanya tidaklah mereka itu orang ahli kitab, Yahudi, Nasrani ke, ataupun antara mereka, pasti mereka nak beriman. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tak terima pada keimanan mereka. Maka menunjukkan bahawasanya satu ketika Yahudi pun tersedar. Tapi masih terjadi bubur, mereka tidak akan diterima taubat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa gelap ni dan tak bunyi? Jangan betul. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.